الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang zalim itu kawan rapat dengan sebahagian yang lain. Disebabkan apa yang mereka telah usahakan dari perbuatan kufur dan maksiat itu. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, perintah-perintahku, dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri, mendustakan rasul-rasul itu. Dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat terhadap diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul itu. Yang demikian kedatangan rasul-rasul itu ialah kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya leka lalai. Dan bagi tiap-tiap seorang dari manusia atau jin, beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan amal baik atau jahat yang mereka telah kerjakan. Dan ingatlah Tuhanmu tiadalah lalai dari apa yang mereka lakukan. Dan Tuhanmu maha kaya lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia kehendaki, nescaya ia binasakan kamu dan menggantikan sesudah binasanya kamu dengan sesiapa yang dikehendaki, sebagaimana ia telah menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu hari kiamat dan balasannya tetap akan datang, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan itu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku yang masih kafir, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang Islam. Sesungguhnya aku juga tetap beramal, berusaha dengan bersungguh-sungguh mempertahankan Islam. Kemudian kamu akan ketahui siapakah yang akan beroleh kebaikan dan kejayaan di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Masih lagi dalam penafsiran suratul An'am, surah ke-6, juzuk ke-8, ayat 129 sehinggalah ayat 135. Kalau ayat-ayat sebelum ini yang kita bacakan menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sebab seseorang itu beriman dan sebab seseorang itu kufur, dan kesan kekufuran dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah menegaskan jalan yang sebenar itu ialah jalan agama Allah dan jalan Islam sahaja dan semata-mata. Dan Allah menjelaskan balasan bagi orang yang berpegang dengan Islam baginya syurga. Dan Allah sentiasa menjaga dan memelihara mereka. Dan Allah juga menceritakan bagaimana nanti pada hari kiamat kelak dihimpunkan manusia dan jin sambil menemplak kedua-dua golongan ini kerana kufurkan Allah. Seolah-olah Allah nak beritahu kekufuran itu berlaku di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Bukan sekadar kekufuran yang berlaku dalam alam manusia, juga berlaku dalam alam jin. Bahkan alam jin merupakan antara penyebab daripada kekufuran manusia. Bahkan juga manusia juga menjadi penyebab kepada kekufuran jin. Mereka saling menjadi sebab kepada kekufuran masing-masing, sebagaimana mereka juga ataupun di kalangan mereka yang Allah pilih menjadi sebab untuk beriman antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, bagi orang yang baik, dia akan ada kawan baik. Supaya dengan itu Allah menjaga hidayah yang ada pada mereka. Dan bagi orang yang jahat, akan ada bersamanya kawan yang jahat.
supaya mereka kekal dalam kekufuran dan kejahatan. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini. Wa kadzalika, dan demikian, nuwalli ba'daz zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Kami jadikan sebahagian mereka berkawan dengan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka membenarkan antara satu sama lain. Sebahagian mereka menjadi sebab kekufuran pada sebahagian yang lain. Artinya Allah tak nak cerita bila seorang itu dipilih untuk jadi baik, bukan sekadar Allah lapangkan dia untuk menerima Islam, Allah hantar kepadanya kawan-kawan baik. Tetapi bila seseorang yang Allah nak biarkan dia dalam kesesatan, bukan sekadar dadanya sempit dengan kesesatan tersebut, dihantar kepadanya kawan-kawan yang jahat supaya dia mendapat ataupun melakukan kejahatan yang berterusan. Dan dengan ini mereka akan digandakan azab. Sesudah itu, bila Allah menceritakan bagaimana seorang yang beriman akan dikuatkan imannya dengan sahabat yang baik. Seorang yang kufur akan dikuatkan kekufurannya dengan sahabat yang jahat. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan, sesama mereka menguatkan antara satu sama lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir sesama mereka membantu untuk menambahkan kekufuran. Sebab itu antara perkara yang kita perlu berhati-hati, kalau sekiranya kita nak tahu apakah kita akan berada dalam petunjuk ataupun tidak, iaitu kawan-kawan yang baik. Bila Allah jadikan kita terbuka buat baik dan Allah hantar kita kawan-kawan yang baik, berarti kita ada jaminan. Tetapi kalau sekiranya kita ni baik, tapi masih ada kawan yang jahat, maka kita ada masalah besar. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dan kitab Minhajul Abidin menyebut, menjadi kewajiban bagi orang bertaubat mesti tinggalkan kawan jahat. Tidak, taubatnya tak akan jadi betul. Mesti tinggal kawan jahat. Dan kita pun dalam kehidupan bermasyarakat kita tahu bagaimana kawan-kawan yang jahat ini akan merosakkan urusan kita, akan merosakkan perjalanan hidup kita. Sebagaimana kawan-kawan yang baik akan sentiasa memandu kita untuk buat baik. Bila kita ada kawan baik, maka kita akan melantik pemimpin yang baik. Tapi bila kita berkawan dengan jahat, kita juga akan melantik kawan yang jahat. Dan antara satu nikmat lagi bila Allah Ta'ala nak kekalkan iman kita, nak kuatkan iman. Pertama diberinya iman, yang kedua diberinya kawan, yang ketiga diberinya pemerintah yang baik. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW, disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebut, idza radiyallahu ala qaumin waliya amrahum khiyarahum wa idza sakhata ala qaumin waliya amrahum syirarahum. Kalau Allah Ta'ala meredai satu kaum, Allah akan melantik pemimpin paling baik di kalangan mereka. Tetapi bila mana Allah Ta'ala murka pada satu kaum, Allah akan melantik pemimpin yang paling jahat di kalangan mereka. Yang paling gangster sekali boleh jadi pemimpin. Maka itu tanda masyarakat berada dalam kejahatan. Tapi yang paling baik sekali jadi pemimpin. Maka itu tanda masyarakat berada dalam kemuncak kebaikan. Jadi ingat, 3 perkara tadi. Yang pertama kita dah baca ayat sebelum ini, Allah lapangkan dada untuk terima Islam bila Allah nak berikan kebaikan. Yang kedua dalam ayat ini, Allah akan pilih kawan yang baik untuk dia. Dan yang ketiga, Allah akan beri kepadanya pemimpin yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, disebabkan sifat ego sehingga dia tak layak untuk dapat iman, disebabkan sifat zalim dia, maka dia bukan sekadar menjadi disempitkan dada dengan kekufuran, dia hantar kawan yang jahat dan diberikan pemimpin yang jahat. Maka sampai bila dia tak boleh keluar. Laisa bi kharijin minha, dia tak boleh keluar daripada kesesatan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ya ma'asyaral jin, wahai sekalian jin, wal ins, dan manusia. Kita dah sebut kenapa Allah Ta'ala dahulukan perkataan jin terlebih dahulu. Kerana pertama bagi memberi perhatian kepada kita adanya alam jin. Sebab dalam kesibukan kita dengan alam dunia, kita lupa ada alam jin. Dan alam jin ini lebih luas daripada alam manusia. Mereka lebih ramai dan sebagainya. Dan antara hikmah juga kenapa Allah menyebut jin dahulu, kerana jin lebih ramai daripada manusia.
Dan juga antara hikmahnya juga kerana jin punca kekufuran manusia. Bagaimana jin akan mendatangi berhala-berhala untuk membenarkan perbuatan mereka menyembah berhala. Dan bagaimana kalangan manusia yang mengamalkan ajaran sihir, ilmu sihir, kerana perdampingannya dengan jin. Kalau tak ada jin, sihir tak akan jadi. Kerana berlakunya sihir ini adanya penyatuan ataupun adanya kerjasama antara manusia dan jin yang akan menambahkan kekufuran. Dan kita tahu sihir ini membawa kepada syirik. Sihir termasuk dalam dosa yang boleh bawa kepada syirik dan dosa besar. Dia dalam kategori dosa besar, namun sebahagiannya boleh membawa pada syirik. Sebahagiannya membawa pada dosa besar. Maka Allah Ta'ala kata, wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang rasul di kalangan kamu? Baik, sepakat ulama, rasul hanya di kalangan manusia. Tidak ada di kalangan jin. Habis kenapa Allah menyebut, wahai sekalian jin dan manusia, tidakkah telah datang kepada kamu rasul di kalangan kamu? Seolah-olah kalangan jin juga ada rasul. Para ulama menyatakan, yang dimaksudkan rasul di sini ialah mereka-mereka yang mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW. Lalu mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Sebagaimana Allah berfirman, wallau ila qaumihim munzirin. Lalu jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW pulang kepada kaumnya memberi peringatan. Rasul di sini, di kalangan jin ialah jin-jin yang mendengar bacaan Quran Rasulullah SAW dan juga peringatan daripada baginda SAW. Lalu mereka pulang beritahu pada jin-jin yang lain. Tetapi sepakat ulama, di kalangan jin itu tidak ada rasul. Rasul cuma ada di kalangan manusia sahaja. Dan rasul cuma di kalangan lelaki sahaja. Ini dua asas yang kita perlu tahu. Pertama, rasul ni kalangan jin. Rasul ini di kalangan manusia sahaja. Itu satu. Yang kedua, rasul ini cuma di kalangan lelaki. Tak ada perempuan yang menjadi rasul ataupun nabi. Sesudah itu Allah menyebut muhimmatul rasul, iaitu tugas Nabi kepada sekalian makhluk Allah. Yaqussuna alaikum ayati, membacakan kepada kamu ayat-ayatku. Yang dimaksudkan ayat-ayat Allah ialah perintah keimanan, hukum hakam, adab-adab. Ini yang dimaksudkan ayati, ayat-ayat Allah. Apa dia ayat Allah? Iaitu perkara yang menjadi sebab keimanan dan hukum hakam, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan adab. Adab-adab yang mulia, yang berkait dengan kejiranannya, yang berkait dengan manusia, yang berkait dengan ibu bapa, berkait dengan adik-beradik. Ini perintah dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Dan di antara muhimmatul Rasul, tugas utama Rasul, memberi amaran kepada kamu. Dengan pertemuan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, memberi amaran kepada kamu tentang akan terjadinya pada mahsyar ataupun hari kiamat, dan di situ kamu akan ditimbang amalan kamu, kamu akan dihisap setiap perbuatan kamu, ditanya setiap perlakuan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Tuhan sekalian alam. Qalu, maka berkata jin dan manusia, syahidna ala anfusina, ya benar, telah datang Rasul pada kami dan kami pun dah dapat peringatan. Rasul-Rasul ini dah beritahu pada kami. Rasul-Rasul ini dah ingatkan kami akan adanya kiamat. Tetapi mereka sebut, apakah sebab mereka tolak? Dan apakah sebab mereka lalai daripada mengingatinya? Maka Allah cerita daripada mulut mereka, wa gharrathumul hayatud dunya, mereka ini telah diperdayakan dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka menyaksikan, mereka mengaku bahawa diri mereka ini annahum kanu kafirin, mereka kufur pada Nabi dan Rasul yang diutuskan. Allah menyebut secara jelas dalam ayat ini bagaimana manusia yang kufur ini, manusia yang menolak perintah Nabi-Nabi dan Rasul ini kerana mereka diperdayakan dengan kehidupan dunia. Bagaimana diperdayakan dengan kehidupan dunia? Kerana mereka menyangka tidak ada akhirat. Mereka menyangka dunia mereka akan kekal dan tak akan mati.
Mereka menyangka kalaupun mereka mati habis begitu sahaja sebagaimana datuk nenek moyang mereka lihat. Kerana mereka tidak beriman pada hari kebangkitan semula. Mereka tidak beriman pada hisab amalan. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan tentang bahayanya kehidupan dunia. Itu dalam Islam, dalam muamalah kita dengan dunia ada hukum hakam. Ada yang halal, ada yang haram. Kerana itu Allah jadikan muamalah dunia ini diselang-seli dengan solat kita. Waktu solat kita ini mengepung keperluan duniawi kita. Artinya kita ada sembahyang subuh. Sebelum kita cari rezeki. Dah kita cari rezeki banyak, kemudian kita kena break sikit untuk solat zuhur. Kemudian kita ada solat asar. Kemudian kita break lagi untuk solat maghrib. Kita break lagi untuk solat isyak. Demikian diri kita ini dikawal oleh solat. Supaya sebahagian dosa yang berlaku diampunkan oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Wassalawatul khams. Dan di antara solat fardu itu menjadi pengampun kepada dosa yang dilakukan. Dan demikian juga kita diingatkan tentang halal dan haram, dosa dan pahala dalam pencarian duniawi kita. Demikian juga kita diwajibkan zakat untuk membersihkan harta dan diri kita. Demikian juga kita diminta untuk menolong fakir miskin, untuk hilangkan pergantungan kita pada sifat tamak kita. Banyak perkara hukum hakam yang berkait dengan hukum dunia. Demikian juga kita diperintahkan berpuasa, berlapar di siang hari, menahan syahwat dunia. Jadi orang beriman telah dilatih untuk tidak ditipu dengan dunia. Tapi orang yang tidak beriman, Allah menceritakan gharrathumul hayatud dunia. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Kerana itu mereka menjadi kufur. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura. Demikian itu. Baik, kenapa Allah kata, bukankah telah datang kepada kamu Rasul yang beritahu semua benda ni? Kerana Allah tidak akan menghukum satu kaum. Allah tak akan menghukum satu individu melainkan sesudah hujah itu telah diberitahu. Sesudah Nabi dan Rasul itu telah dibangkitkan. Baik, kalau kita kata di kalangan ada bila Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Rasulullah wafat pada usia yang agak muda, 63 tahun. Bagaimana generasi selepas itu? Apakah mereka juga ditanya? Sedangkan Rasul tidak diutus pada mereka. Jawapannya ya. Kerana para ulama mengambil tugas Rasul. Kerana itu Nabi kata innamal ulama warasatul anbiya. Dan yang kedua kerana wahyu itu kekal sampai hari kiamat. Walaupun Rasulullah SAW wafat. Tapi wahyu yang diberikan pada baginda SAW kekal. Sampai hari kiamat. Untuk menjadi hujah pada manusia. Baik, kalau kita katakan ada negara yang tak sampai dakwah. Maka apakah mereka dikecualikan? Ya, berdasarkan ayat ini. Kalau ada negara pendakwah tak sampai. Ada negara yang Al-Quran pun tak sampai kat dia. Duduk dekat Eskimo mana, duduk kat celah hutang mana, celah gunung mana, maka mereka ini tidak akan diazab oleh Allah. Sebab asal azab Allah Ta'ala pada hamba-Nya berdasarkan keadilan. Prinsip keadilan. Iaitu bila sudah diberi peringatan, sudah dihantar Rasul, sudah disampaikan hukum hakamnya. Maka kalau mereka tak dengar, mereka tak dapat maklumat tersebut, mereka tidak termasuk orang dan kaum yang dibinasakan oleh Allah. Walikullin darajat. Bagi setiap jin dan manusia. Darajat. Ada darjat. Mimma amilu. Dengan perbuatan yang mereka lakukan. Baik, berhubung dengan ayat darajat ini. Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa jin itu ada darjat yang lebih mulia antara satu sama lain. Manusia itu ada darjat yang lebih mulia antara satu sama lain disebabkan apa yang mereka lakukan. Yakni ketaatan mereka kepada Allah, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'mal. Allah tidak pernah cuai dan lalai daripada menghisap setiap amalan. Baik, bagi yang beriman dia ada darjat ke arah kebaikan. Bagi yang kufur pula mereka juga ada tingkat-tingkat kejahatan mereka. Dan setiap perbuatan, baik yang sama ada yang baik, sekecil zarah, atau yang jahat, sebesar zarah, semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya akan ditanya dan dihisap. Yang Allah Ta'ala menjelaskan, sebab Allah menyebut tentang sebab hidayah dan sebagainya. Allah menyebut tentang bagaimana orang-orang yang zalim, mereka ada kawan-kawan yang zalim. Untuk berterusan kezaliman mereka.
Dan bagaimana Allah menceritakan jin dan manusia akan ditanya kepada Allah kenapa mereka tidak beriman. Dan ditanya kepada mereka tentang Rasul yang telah diutuskan. Lalu mereka berkata, Rasul dah sampai, tapi kami memang kufur sebab kami dipedaya dengan kehidupan dunia. Maka Allah menjelaskan dalam prinsip keadilan Allah, suatu negeri, satu negara, satu umat, satu bangsa tidak akan dihukum melainkan sesudah mereka sampai kebenaran. Itu kita sebut, kalau mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana individu yang belum sampai kebenaran pada mereka, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mereka dinamakan sebagai golongan fatrah atau golongan yang tidak sampai dakwah. Golongan yang tak sampai dakwah ini, mereka bukanlah di kalangan ahli neraka. Namun mereka bukanlah golongan yang awal masuk syurga. Sehingga diputuskan segala hukum hakam, segala keadilan pada hamba yang terang-terang beriman dan yang terang-terang kufur. Akhirnya tinggal lagi golongan yang tak sampai dakwah pada mereka. Yang tak sampai dakwah dengan beberapa sebab. Maka ini di antara golongan yang dikecualikan daripada azab. Mungkin ada orang tu, tuan-tuan, dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak. Jadi kerana itu dakwah tak boleh sampai padanya sebab dia buta, tak boleh nampak, dan dia pekak, tak boleh dengar. Walaupun dia membesar dalam keluarga non-Muslim atau bukan Islam, maka dia tidak diazab sebab tak sampai peringatan pada dia. Dan demikian kanak-kanak yang mati sebelum balik. Walaupun di kalangan keluarga bukan Islam, maka dia dimasukkan dalam syurga. Sebab tidak sampai dakwah pada mereka dan tidak, mereka bukan ahli untuk disampaikan dakwah. Kerana mereka masih kecil dan belum balik. Dan ini sistem ataupun kita katakan prinsip keadilan Allah kepada hamba-hambanya. Bila sampai keterangan tolak, yang ini diazab. Tapi kalau tak sampai apa-apa, tak diberitahu, tak mengetahui dengan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, dakwah tak sampai, atau fizikal mereka menghalang mereka mendengar dakwah, atau usia mereka yang belum balik, maka mereka ini di kalangan golongan ahlu fatrah yang dimaafkan, yang diampunkan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Allah Maha Kaya lagi pemberi rahmat. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut Allah Maha Kaya? Allah nak beritahu keimanan kamu Tuhan tidak perlu. Kekufuran kamu tidak memberi mudarat pada Allah kerana Allah itu sifatnya kaya. Allah tidak berhajat pada iman kamu dan tidak mendapat mudarat kerana kufur kamu. Tetapi apa yang Allah berikan itu cuma kurniaan Allah. Yang dijadikan beriman itu rahmat Allah. Yang kufur perlu ingat bahawa mereka memilih kebinasaan diri mereka. Ia tidak menjejaskan Allah Ta'ala walau sedikit pun. Kan itu Allah menyebut, wa huwal ghani, wa rabbukal ghani, dan Tuhan kamu Maha Kaya. Dzur rahmah, yang luas rahmatnya. Seolah-olah Allah Ta'ala nak jelaskan pada ayat ini, wahai Muhammad, Tuhan kamu itu Maha Kaya daripada seluruh makhluknya, yang ini tidak bergantung pada makhluknya dan daripada ibadat mereka dari semua aspek dan sudut. Bahkan mereka semua makhluk Allah berhajat kepada Allah dan semua keadaan dan ketika. Di sebalik Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Rahmat. Atas sebab rahmat Allah lah Allah beri petunjuk dan menghantar Nabi dan Rasul. Atas sebab rahmat Allah lah Allah menerima taubat orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mengaku kesalahannya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut di antara sifat rahmat Allah, innallaha bin nas la raufur rahim. Allah Ta'ala itu pengampun lagi penyayang. Ini rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu yang perlukan Allah. Allah tak perlukan kamu. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi konsep iman dan kufur yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya, bukanlah kewajiban itu memberi manfaat pada Allah atau memberi mudarat pada Allah. Tetapi manfaat itu kembali kepada manusia yang beriman dan kembali pada manusia yang kufur dengan azab dan dengan hukumannya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan amaran kepada orang kafir. Amaran kepada orang kufur. Kata Allah, in yasha yudhibkum. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh hilangkan kamu. Bangsa kamu hilang. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan Allah ganti kaum lain, bangsa lain, kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin, sebagaimana kamu dahulu pun datang daripada bangsa lain. Allah ingatkan manusia yang kufur. Ingat, kekufuran kamu bukan sekadar penyebab kamu akan binasa, bahkan kaum kamu pun boleh binasa.
Tadi kan Allah dah sebut tentang mereka yang kufur ini saling bantu-membantu untuk menguatkan kekufuran. Maka Allah ingatkan baik, kalau kamu memilih kufur, kalau Allah kehendaki, Allah beri 3 amaran dalam ayat kita bacakan ini. Amaran pertama, Allah boleh hilangkan kamu dan kaum kamu. Dan Allah telah hilangkan banyak kaum sebelum itu. Kaum Ad hilang, kaum Samud hilang. Kaum-kaum yang pernah wujud hilang. Seolah mereka tidak pernah wujud. Mereka cuma ada dalam catatan sejarah. Tapi mana mereka sekarang? Allah musnahkan kaum ini. Jadi kamu juga sama. Kalau kamu memiliki kekufuran, Allah musnahkan. Ayat ini juga menjadi dalil kalau kita nak pelihara zuriat kita, maka pastikan zuriat kita semuanya beriman, pastikan zuriat kita ini semuanya menjaga perintah Allah. Sebab itu kalau orang tu soleh, Allah pelihara keturunannya sampai 7 paling kurang. Kalau orang tu orang soleh, orang baik-baik. Jadi dia akan ada anak, anak dia akan ada anak, anak dia akan ada anak, anak dia akan ada anak, sampailah zuriat ke-7. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah, adalah ayah kepada 2 anak yatim ini soleh. Maka ulama tafsir menyatakan dalam kisah Khidir dan Musa, di mana harta anak yatim tersimpan, dia adalah zuriat yang ke-7 daripada moyang yang soleh. Jadi kalau orang tu soleh, orang tu baik, Allah jaga keturunannya. Sebab itu Allah Ta'ala jaga keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Allah jaga keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Kan sentiasa ada kalangan mereka yang baik-baik yang soleh. Jadi kalau kita tuan-tuan nak suruh zuriat kita baik, maka kita kena jagalah iman kita, amal soleh. InsyaAllah kita dapat anak. Dan anak kita dapat anak. Seterusnya. Apa kelebihan ada zuriat lama ni? Maka setiap kali doakan untuk ayahnya, dia akan dapat semua. Moyang-moyang dapat. Sebab dia termasuk dalam makna anaknya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut amaran yang kedua. Innama tu'aduna la'ad. Yang dijanjikan kepada kamu akan datang. Tentang kiamat, tentang azab akan datang. Tentang kemusnahan. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kamu hari itu tidak mampu untuk mengatasi. Baik, Nabi-Nabi dan Rasul ini, bila mereka datang ajak beriman, maka mereka tolak mentah-mentah. Khususnya musyrikin Mekah. Bukan beri alasan macam-macam. Maka Allah Ta'ala beri amaran, kalau kamu berterusan begini, Allah boleh musnahkan kamu. Yang kedua, apa yang para Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri amaran pada kamu, azab Allah, neraka Allah, kemurkaan Allah, itu akan berlaku. Dan ia begitu hampir. Innama tu'aduna la'ad. Yang dijanjikan itu akan datang dan pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin. Waktu itu kamu tak ada kuasa apa-apa. Kemudian amaran yang ketiga. Qul, wahai Muhammad, katakan kepada penentang kamu yang menolak dakwah kamu, yang tidak memberi iman, katakan pada mereka, ya qaum, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Baiklah. Kalau kamu terus nak tolak dakwahku, kalau kamu terus ingin memburuk-burukkan dakwahku, memfitnah aku, kalau kamu ingin terus menyekat manusia, menghalang manusia daripada beriman kepada Allah dan kepadaku, lakukan. Wa inni amil. Aku juga akan berusaha untuk menyampaikan dakwah. Fasawfa ta'lamu, dan kita tengok siapa yang akan menang. Kita akan tengok siapa yang akan menang di dunia ini. Dan Allah pun beri peringatan, innahu, sesungguhnya, la yuflihuz zalimun, tidak akan berjaya orang zalim. Pada sekiranya bila orang-orang kafir, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga zaman kita hari ini, mereka terus bekerja keras untuk menghalang manusia daripada beriman. Setiap kali adanya orang Islam, adanya negara Islam, mereka akan buruk-burukkan negara Islam. Dengan pelbagai cara, undang-undang Islam diburuk-burukkan, ulama-ulama Islam diburuk-burukkan, ajaran Islam diburuk-burukkan, negara Islam diburuk-burukkan. Walhal ternyata yang paling buruk mereka. Kalau kita tengok statistik, negara yang paling banyak pelacuran, semua negara orang-orang kafir. Yang statistik paling banyak pelacuran. Daripada nombor 1 sampai nombor 10 semua negara kafir, tak ada negara Islam. Tapi mereka tu kata negara Islam ni banyak buat benda tu, benda ni. Tapi paling banyak da'arah pelacuran negara kafir. Negara yang paling banyak indeks kecurian bukan negara Islam. Walaupun mereka kata ni negara Islam yang miskin, ni mencuri, padahal negara kafir paling tinggi. Termasuk Denmark yang dianggap negara yang paling aman di dunia. Statistik mencurinya tinggi. Negara ni. Negara yang paling banyak ada, kita katakan, penagih alkohol. Negara kafir semua.
Masuk negara Belarus dan lain-lain negara mereka syarikat. Negara Islam tak ada negara yang dalam indeks kita katakan ketagih alkohol. Negara yang terlibat dengan mafia. Ni mafia yang paling teruk di dunia, mafia Jepun. Yakuza, diikuti dengan mafia, gangster-gangster macam-macam. Negara yang paling tinggi terlibat dengan dadah. Dalam ranking 1 sampai 10 negara kafir. Tak ada negara Islam. Tapi bila sebut negara pengganas, negara Islam. Ganas ikut mana tak tahu. Tapi begitu usaha mereka. Bila kata negara paling miskin, mereka pun hala tuju pada negara Islam miskin. Walau negara di Amerika Selatan negara paling miskin. Negara di Amerika Selatan miskin tapi mereka padamkan. Seolah tak masuk dalam statistik. Tapi mereka masuk statistik negara kepulauan, negara Islam, negara Islam. Mereka cuba untuk memberi gambaran yang buruk terhadap Islam dalam semua aspek. Walau keburukan itu pada mereka. Wajah-wajah buruk itu ada pada mereka. Statistik secara jujur menunjukkan bagaimana kejahatan mereka. Siapa yang mulakan Perang Dunia Pertama kalau bukan mereka? Siapa yang mulakan Perang Dunia Kedua kalau bukan mereka? Siapa yang membunuh umat yang paling ramai dengan pengguguran bom atom nuklear di Hiroshima dan Nagasaki? Beratus ribu mati. Siapa buat? Siapa yang membunuh golongan rakyat Indian di Amerika Syarikat sehingga pupus golongan rakyat Indian? Siapa buat? Yang buat pemberisan etnik. Tathhirul ilq. Siapa yang buat? Dalam senarai jenayah dunia, semua kalangan negara-negara yang memusuhi Islam. Apa salahnya Islam? Kerana mereka sentiasa berusaha untuk beri gambaran buruk pada Islam. Buruk dan seburuknya. Gambaran buruk pada orang Islam yang pakai tudung, yang pakai jubah, yang pakai kopiah, yang pakai serban. Gambaran buruk pada masjid, pada surau, pada Al-Quran, pada solat. Gambaran buruk kepada sistem undang-undang Islam dan lain-lain. Ternyata apa yang berlaku pada negara mereka lebih buruk. Sebab tu kalau kita sebut gini, yang mereka kata orang Islam pengganas, berapa ramai dah bunuh? Sebut berapa ribu? Dan mereka yang tak nama ganas ni dah berapa juta orang dibunuh. Dengan pelbagai slogan. Atas nama demokrasi mereka membunuh. Atas nama kononnya membebaskan diktator negara Islam, mereka hancurkan negara Islam. Mereka hancurkan negara Islam yang asalnya aman, bagus, Iraq, hancur lebur. Habis hancur. Siapa yang hancurkan? Tidak masuk negara kafir pada negara Islam, mereka hancurkan. Yang hancurkan Afghanistan siapa? Negara kafir. Maka Allah ingatkan, bila Nabi SAW mencabar orang kafir, baik kalau kamu terus nak menghalang, memburuk-burukkan Islam, memburukkan aku dan memburukkan ajaran Allah, sila lakukan. Dan aku tu berusaha untuk membela Islam. Dan kita akan tengok, kata Rasul, ini cabaran Nabi. Kita akan tengok, fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Kita tengok siapa menang. Dan Allah pun berikan satu penegasan kepada kita semua, umat Islam dan manusia. Innahu la yuflihudz zalimun. Orang kafir tak akan menang. Orang kafir selamanya tak akan menang. Walau zahir mereka nampak menang, mereka tak pernah menang. Orang Islam walau zahir nampak kalah, mereka tak pernah kalah. Mereka terus menang. Baik umat Islam di Palestin, baik umat Islam di Afghanistan, baik umat Islam di Iraq, mereka sentiasa menang. Islam terjaga, Islam terpelihara. Dan cukup apa yang Rasulullah sebut, umat Islam terus bertambah. Masjid terus dibina. Dan Al-Quran terus dibaca. Dan terus dihafal. Dan inilah dia masa depan untuk Islam. Dan selama-lamanya milik Islam. Kerana ia agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.